Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Sunia Art Channel. Malam ni agak berlainan kerana saya menerima mesej daripada sahabat di luar sana. Jadi saya nak berkongsikan soalan beliau berbunyi, perlukah beliau melangsaikan hutang rumah terlebih dahulu yang berjumlah 100,000, di mana beliau juga mempunyai baki student loan dan masih belum mempunyai simpanan yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi ini adalah pendapat saya lah. Sekiranya anda tidak perlu menerima 100%, tapi saya harap perkongsian saya ini juga di samping perkongsian ini anda juga perlu membuat research daripada buku-buku dan juga daripada sumber-sumber yang lain. Pada pendapat saya, pinjaman perumahan adalah pinjaman yang baik yang kita perlu. Jadi biarkan sajalah kita hanya bayar secara ansuran bulanan seperti biasa, tidak perlu bayar lebih. Dan memandangkan beliau masih mempunyai student loan, saya rasa loan lain tu dia tak adalah, pinjaman kereta dia tak ada, hanya 2 pinjaman ni je yang beliau masih ada. Jadi saya sarankan beliau settlekan dulu student loan tu dalam 12,000. So settlekan dulu yang tu dan beliau boleh celebrate lah, sebab dah tak ada dah orang panggil bad debt. So hutang yang tak elok. Jadi tinggal yang rumah ni, sebenarnya pinjaman perumahan dia tak masuk dalam kategori bad debt. Yang mortgage ni dia tak masuk, dia terasing. Kerana pinjaman perumahan akan memberi keuntungan kepada pembeli. Okey. Contohnya saya beli rumah. Rumah lama dulu saya beli harga 60,000, tapi saya bayar bank 125,000. Tapi harga sekarang sudah 200,000 lebih. Jadi jika kita kira termasuk interest yang saya bayar, saya masih lagi mempunyai keuntungan di situ. Tidak sama dengan bad debt yang lain tu, yang personal loan, car loan, kad kredit, semua yang tu diorang make business dan kita banyak rugi daripada yang situ kerana interest yang tinggi. Okey. Bila dah perlu settle student loan dan fokus lebih kepada simpanan. Kenapa saya kata fokus kepada simpanan? Kerana 3 simpanan ni akan memberi keuntungan kepada beliau. Katalah kita simpan dekat tabung haji kan, dalam tabung haji satu akaun, kita combine lah simpanan kecemasan, dana reserve dekat situ, tapi kita masih buat nota lah dalam buku kita kan, dan termasuk simpanan persaraan. Jadi 3 simpanan ni, jika katakanlah kan beliau konsisten fix bayar simpan buat tabungan ni sehingga 100,000. Katakanlah mudah-mudah kita kira kan. Sebelum ni keuntungan tabung haji sekitar dalam 5 hingga 6%, tapi sekarang ni dah kurang kan. Saya kira yang sebelum ni katalah 6%. 6% daripada 100,000 setahun beliau akan dapat dalam lebih kurang 6,000. Jadi 6,000 tu kalau kita kira dibahagi, kalau saya suka kira macam tu lah, 6,000 dibahagi pula 12. Jadi kita dapatlah dalam berapa yang? 500, 600. Kan? Dalam 400 lebih sebulan. Kita dapat kita dapat jumlah macam tu. Jadi 400 lebih tu siapa nak bagi kan? Siapa nak bagi jumlah tu dekat kita? Kita kira. Tapi
kita seelok-eloknya jangan ambil lah duit kat situ, kita biarkan sebagai compound interest, biarkan juga dekat tabung haji. Okey, itu di mana beliau boleh menjana pendapatan sampingan. Dan rumah, katalah dah ada student loan bayar, simpanan pun dah mula. Jika beliau dah ada simpanan yang penting ni separuh dan mula untuk melangsaikan hutang rumah, boleh, tapi hendaklah kita pergi ke bank dan berbincang dengan pihak bank. Kerana benda yang berlaku kepada saya yang lepas, saya membuat kesilapan apabila katalah pinjaman perumahan saya 500, tapi kononnya nak habis cepat, jadi saya bayar double, saya bayar 1000 setiap bulan. Rupanya 1000 setiap bulan yang saya bayar tu tidak dikira. Dia bank hanya ambil jumlah yang 500 saja untuk tolak pinjaman tu. Jadi baki 500 tu dia letak di satu kolom lain. Dia tak usik baki tu. Sekiranya kita miss bayar ataupun kita tidak membuat sebarang pembayaran, barulah pihak bank akan ambil daripada baki yang daripada kolom yang asing tu. Jadi saya harap sebelum buat apa-apa tindakan ke apa, hendaklah kita jumpa dengan pihak bank dulu kan. Okey, untuk rumah ni saya kononnya nak buat pembayaran lebih jugalah supaya nak habiskan hutang rumah kan. So saya pergi jumpa pihak bank, tapi keadaan berbezalah sebab rumah yang kedua ni pinjaman dia saya pun tak pandai ya, sebab yang rumah pertama tu lebih kepada Islamic loan. Jadi kita dah tahu dah jumlah yang kita kena bayar daripada awal lagi kan. Jadi untuk rumah yang kedua ni saya jumpa pihak bank. Saya kata saya nak buat pembayaran cepat lah untuk katalah saya bayar rumah ni 1000. Jadi saya nak buat tambahan ekstra bayaran sehingga 2000 kan, nak doublekan. Jadi pihak bank kata tak boleh. Actually boleh, tapi kita perlu melalui proses sign surat, borang, semua macam tu. Jadi kita perlu jumpa pihak bank, bincang dengan bank, dan kita perlu tanda tangan surat pula. Jadi dalam proses tu bank kata kalau kita nak bayar ekstra 1000, jadi dia kata leceh lah, banyak kerja dia dan juga kita, jadi buang masa kat situ. Jadi pihak bank sarankan saya untuk kumpulkan sendiri yang 1000 tu. Dia kata puan kumpul 1000 tu katalah sehingga 10,000 kan, 10 kumpul sendiri. Bila 10,000 tu barulah saya pergi jumpa pihak bank. Saya akan nyatakan kepada mereka yang saya ada 10,000 dan ingin membuat pembayaran ekstra. Jadi barulah pihak bank akan menyediakan surat menyurat dan kita perlu tanda tangan. Kalau saya bayar je 2,000 tiap-tiap bulan, dia takkan usik. Jadi benda yang sama juga berlaku kepada rumah yang pertama tu kan. Jadi rumah ni pun berlaku perkara yang sama, di mana bank hanya ambil yang 1000 tu. Jika saya bayar 2,000 pun 1000 baki tu dia akan letak di kolom yang berasingan. Macam tu. Jadi saya harap sekiranya anda nak buat urusan bayaran rumah, tapi hendaklah kita fokus kepada hutang-hutang yang saya bincangkan sebelum ni dululah. Barulah kita ambil langkah yang lebih jauh, barulah kita membuat pembayaran perumahan. Kerana saya sehingga sekarang pun saya masih lagi membayar rumah ni ikut bayaran bulanan seperti biasa ya. Cuma jika diberi walaupun saya masih ada wang, tapi saya tak guna wang tu untuk bayar lebih, kerana saya percaya satu masa akan ada peluang atau rezeki yang datang kepada kita yang saya boleh grab bila-bila masa. Jadi saya tak gunalah duit yang saya ada tu untuk bayar baki pinjaman perumahan. Saya sangat mengalu-alukan sebarang pertanyaan supaya perkongsian ini dapat membantu sahabat-sahabat yang lain di luar sana yang mungkin mempunyai masalah yang sama kan.
So saya rasa itu saja. Sila bantu saya untuk subscribe, tekan bell button dan tekan like. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.